Okey, kita sambung balik. Tadi ada gangguan sedikit masa live tadi. Kita sambung live di perkarangan Masjid Taman Temenggara. Alhamdulillah. Ya Ustaz, Tuan Imam kita. Okey. Beratur, nampak ada sedikit beratur di sini. Di hadapan sana sebenarnya ada tempat untuk pembahagian nombor tempat duduk di dalam masjid. Petugas sedang mengaturkan guide membawa ke mana arah tempat yang sepatutnya jemaah akan duduk ketika solat Jumaat. Okey, saya bagi yang baru menonton, saya secara live di perkarangan Masjid Taman Temenggara hari ini. Para jemaah sedang beratur setelah lulus di bahagian luar untuk pendaftaran. Suhu maknanya lulus, sihat tubuh badan, suhu tidak lebih daripada 37.5, bawa sejadah sendiri, pakai penutup mulut dan juga siap berwuduk daripada rumah sebenarnya. Itu antara SOP yang perlu dipatuhi untuk ke masjid di Masjid Taman Temenggara. Okey. Di sini para jemaah akan disaring suhu. Jika suhu tidak melebihi 37.5, maka para jemaah akan dibenarkan masuk dengan scan QR code. Yang saya semak di sini, saya tengok di sini rata-rata yang datang ada aplikasi My Jemaah yang telah pun kita war-warkan kepada para jemaah di sini agar menginstall aplikasi My Jemaah ni sebenarnya. Sangat memudahkan aplikasi My Jemaah ni. Apabila kita install, kita cuma sampai di sini nanti apabila telah disemak kita punya suhu, katakan andai kata suhu kita 36.5. Okey, mana suhu kita 36.5? Terus kita buka aplikasi My Jemaah, terus scan, mana nama kita dah masuk situ, cuma masukkan suhu je. Dan seterusnya kita terus di guide masuk ke dalam untuk solat. Di guide tempat duduk ketika solat nanti. Okey, saya berada di sini. Nampaknya bahagian kaunter untuk pendaftaran secara manual tidak meriah sebenarnya. Sebenarnya ramai dah orang yang di sini yang install aplikasi My Jemaah ni. Tengok yang bekerja bahagian manual, nampak relax nampak? Tak nampak petugas banyak. Relax, banyak relax tu. Orang dah ada kesedaran tentang My Jemaah ni. Ya, maknanya jadi kita memudahkan kerja kita kat sini. Makna bahagian manual sangat relax hari ni. Tak ada kerja sangat. Alhamdulillah. Maknanya kita dah war-warkan dalam masa seminggu ni, suruh install para jemaah di Masjid Temenggara, suruh install aplikasi My Jemaah, dan orang semua install. Alhamdulillah. Tak kira tua muda semua, alhamdulillah boleh ikut kita punya ni. Alhamdulillah. Sangat bagus. Mungkin ada 2-3 orang je yang belum install. Okey. Manual? Okey, terus daftar sini. Yang dah scan terus masuk sana, ikut sana. Dia akan guide masuk tempat duduk, insya-Allah. Okey, kita tinjau di bahagian dalam. Sebenarnya di bahagian hadapan telah pun penuh sebab ini bahagian terakhir sebenarnya. Bahagian terakhir dia akan susun di sini. Hari ini Masjid Taman Temenggara dapat memuatkan 451 jemaah. Nombor ada 5 lagi. 5 lagi belah sini, 5. Sini boleh 5 orang. 6 guide sini 6. 6 orang guide sini. Okey, kita tinjau di bahagian dalam, bahagian sayap kiri masjid, sayap kanan. Lepas ni 5. Okey, kita tinjau di sini. Para jemaah yang baru sampai sedang menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Okey, di bahagian dalam telah pun penuh. Seawal jam 12 tadi para jemaah telah pun masuk di sini. Okey.
Bahagian ruangan bawah ni sudah telah penuh dan juga di ruangan atas pun telah penuh. Kemudian selepas penuh di bahagian bawah dan di ruangan atas, para jemaah akan di-guide untuk mengisi ruangan di bahagian tepi ikut susunan number. Okey. Kita mempunyai lebih kurang 20 petugas yang terdiri daripada biro-biro yang di masjid ni, biro remaja, biro kebajikan, biro dakwah, biro tim catering Masjid Tun Jaya juga ada sama bertugas pada ini untuk sama-sama melancarkan susun atur ketika solat di masjid. Kita mengikut SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jadi kita sangat mengambil berat berkenaan dengan susunan agar tidak ada pertembungan, agar tidak ada kesesakan sebenarnya. Nanti bila selesai solat pula nanti, satu lagi tugasan yang agak berat juga akan dipikul oleh petugas-petugas apabila time keluar sebenarnya. Time keluar ada susunan yang akan keluar dulu, saf mana yang akan keluar dulu, saf mana yang akan bangun dahulu. Sebab di situ nanti akan berlaku kesesakan jika tidak ditangani secara betul-betul lah. Kalau tak tangani betul-betul memang akan berlaku kesesakan. Ini adalah di ruangan foyer, di ruangan belakang. Saya jangka hari ini mungkin jugalah masa yang datang pun masih ramai lagi. Mungkin ada yang tidak dapat untuk solat Jumaat pada hari ini. Ya, guide tunjuk dia punya tempat. Pada awalnya permulaan pembukaan masjid untuk solat Jumaat, kita hanya menerima seramai 60 orang sahaja. Di masa itu kita tidak sangat tidak terlalu susah untuk mengawal. Jadi yang kedua kita telah anjak kepada 80. Jumaat yang ketiga pergi ke 120. Jumaat keempat dan minggu lepas 200 lebih dah, mana dah ruangan dalam semua dah penuh. Jadi ini Jumaat yang kelima dah boleh sampai keluar ni. Sebenarnya lagi menambah sedikit kerumitan untuk kita menjaga tempat diorang untuk solat. Nanti satu lagi masa untuk keluar nanti kita nak jaga. Masa masuk ini kita buka satu pintu pagar sahaja. Dan apabila masa keluar nanti kita akan buka semua pagar masjid, tapi kita akan guide cara keluar tu, mana saf mana yang akan keluar dahulu. InsyaAllah. Semoga Allah memudahkan tugasan pada hari ini. Diorang ni agak berat juga kita nak kontrol untuk mematuhi SOP sebenarnya yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. InsyaAllah selepas ini mungkin sebab kita pun dah terima arahan untuk menggunakan masjid ketika solat Zuhur, Asar dan juga Isyak, Maghrib semua. Di situ juga kita perlu mematuhi SOP yang ditetapkan. Jadi kita sedang berkira-kira untuk menyusun gerak kerja bagi petugas-petugas. Jika masjid dibuka seperti biasa, tiada masalah sebenarnya. Boleh buka dan terus datang. Tapi apabila mengikut SOP, kita kena patuh dengan SOP yang ditetapkan. Jadi itu agak rumit. Jadi kita juga berusaha untuk AJK di sini berusaha bersama dengan biro-biro berbincang, hari-hari berbincang macam mana cara untuk melancarkan setiap keluar masuk masa solat, tiada tekanan masa solat, mana tiada jangkitan mudah bila kita tidak mengikut SOP, mungkin berlakunya pandemik ini yang masih ada ni mungkin mudah dijangkiti. Jadi kita mengawal juga, kita cuba kontrol sebaik mungkin, insya-Allah. Pihak MTJ akan cuba yang terbaik, insya-Allah. Ini adalah kali yang pertama sebenarnya. Kali pertama ruangan ini dibuka. Ruangan ini agak luas sebenarnya.
agak mencabar. Kalau anda nampak di hadapan bunyi agak kecoh. Ke sana kemari. Nak bagi laluan tu, bagi dia orang faham mana-mana. Jangan terlalu rapat, mana beratur jangan terlalu rapat, jaga jarak, okey. Beginilah keadaannya, gambarannya. Saya tak pasti berapa orang lagi yang boleh muat sebenarnya. Adakah yang semua masuk tu boleh lepas nanti? Boleh lagi rasanya? Boleh kira tu. Stop kira dulu ha. Kira dulu ha. Kita kami bawa kemah dulu. Mungkin ramai tak dapat masuk ni. Insya-Allah. Sebab kira habiskan yang ni dulu. Yang sana stop. Sebab kita jangka ini tak banyak dah nombor yang tinggal. 364. Sebab tu kita ada nombor sebenarnya. Okey, jika anda perhatikan di sini apa yang dia orang buat, jemaah yang duduk sini dah nombor dia ada 365. Okey, di sini. Di sini bila kita, kegunaan nombor tu kita boleh tahu berapa lagi baki yang belum di tempat kosong, dan juga kita boleh kira siapa yang masuk. Kita buat macam biasa. Kita sambung lagi. Rai. Penuhkan dulu. Okey. Tapi biasanya seblok dulu. Tak apa. Kita susun je dia orang jarakkan je lah. Kemah dah buka. No, masih belum buka kem masa ni. Itu ya, ada orang tu masuk. Okey. Tengok cukup tak yang dengan yang ada tu? Cukup. Yang seluar tu memang tak boleh. Stop dulu lah, memang tak boleh. Memang tak boleh. Kita cukupkan yang mana yang ada ni dulu. Kalau mengikut jumlah yang kita tagging, jumlah sejadah yang kita, nombor sejadah ada 451. Kita naik di bahagian atas, ruangan atas. Di luar sana sebenarnya masih ramai lagi yang beratur, yang menunggu giliran. Adakah dia orang boleh masuk ataupun tidak dibenarkan masuk. Kita sangat bersedih sebenarnya tidak dapat memberikan semua ruangan ini untuk dia orang masuk. Sekarang jam 12.50 tengah hari. Ruangan di dalam masjid telah pun penuh. Di bahagian atas masjid telah pun penuh. Di bahagian kiri kanan masjid telah pun penuh. Dan juga sekarang ni para petugas sedang mengisi ruangan di bahagian belakang foyer masjid. Ialah di ruangan atas. Sudah penuh. Kira-kira jam 1.14 nanti azan akan kumandang. Apa yang kita lihat di luar sana, di luar pagar masih ramai yang beratur menunggu sekiranya dibenarkan masuk. Sekarang di ruangan masjid pun telah penuh sebenarnya. Berapa orang dibuka tu? Okey, saya nampak pagar dibuka lagi. Nampak tu kesian tu. Boleh sembahyang kat rumah bang. Bandar cuba tempat lain dah tak muat. Tak boleh nak buat apa dah. Kalau sempat pergi ke bandar insya-Allah.
nampak kecewa lah ramai para jemaah yang tidak dapat untuk bersama-sama. Kita cuba lagi buka, carikan ruang juga. Mana-mana ada ruang, kita sebenarnya bukakan juga. Boleh lagi tak? Boleh lagi buka situ depan? Ha? Wire bawah tu. InsyaAllah kita buka lah. Kita bagi boleh buka lagi. Janji kita jaga penjarakan tu. Betul bos? InsyaAllah ada kot. Nanti ajar. Ha? Ramai lah. Iyalah. Inilah antaranya dugaan-dugaan para petugas sebenarnya yang kena tanggung, kadang-kadang dimarahi biasa. Dimarahi. Ada di antara yang saya dengar aduan daripada petugas di pagar sana. Ada satu satu hamba Allah kata, awak tanggunglah dosa saya tak bagi sembahyang Jumaat. Sampai ada bunyi macam tu. Tapi macam mana, kita buat yang terbaik. Kat mana-mana pun kita cuba buat yang paling terbaik. Kita terpaksa akur dengan SOP yang telah pun kerajaan pihak berkuasa tetapkan. Kita buat penjarakan sosial, menjaga, ya, sekiranya takutlah mungkin apa-apa tiba-tiba ada kes ke yang berlaku, tiba-tiba adalah tersesatlah satu kes positif COVID di sini. Andai kata terlepas, pihak masjid juga yang akan bertanggungjawab sekiranya tiada berlaku, tiada membuat susunan SOP yang kita buat, jarak penjarakan, penggunaan tandas tidak dibenarkan lagi, mana ambil sembahyang di rumah, pakai penutup mulut. Sebab itu kita jaga betul-betul apa yang kerajaan buat sekarang. Tapi alhamdulillah sebenarnya mungkin sekarang ni kes pun dah tak berapa banyak. Hari ni pun dah berapa je, semalam dah berapa, tak banyak. InsyaAllah lah akan datang, mungkin insyaAllah kerajaan akan umum. Kita nantikan berita gembira, mungkin di habis pada PKPP nanti 31 Ogos, di situ mungkin lah, di situ nanti kita akan merdeka yang sebenar-benarnya merdeka daripada COVID-19. Mungkin di situ nanti laungan merdeka akan lebih bermakna sebenarnya pada kita di 31 hari bulan Ogos nanti. Kita tengok keadaan macam mana sekarang ni. Kita masih lagi di pekarangan Masjid Taman Putrajaya. Kita tinjau, masih lagi dibenarkan. Sebenarnya kita akan cuba buka juga, walaupun di sini tidak ditanda. Kita belum ada tandanya lagi. InsyaAllah kita akan susun tempat duduk diorang. Sekiranya hari ini saya kira sudah pun melebihi kepada 500. Sebabnya kalau ikut tanda asal tu hanya 451. Cuba juga mencari lagi ruang-ruang yang boleh diletakkan. Cuma nanti kita akan cuba balik susun. Oh, ada Encik Abdul Rahman kita, alhamdulillah. Dia banyak hari tanya sebenarnya nak ni. Ni live bang. Abang nak komen apa-apa sikit ke bang? Suruh dunia tengok bang. Syukurlah bang. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Berapa kali datang sembahyang Jumaat bang? Banyak minggu, 15 minggu ada. 15 minggu lah. Tapi ingat lagi cara-cara sembahyang Jumaat dia. Alhamdulillah. Ada di antara di sini ialah sudah 15 minggu tidak dapat bersolat Jumaat. Sangat rindu nak ke masjid. Hari ni alhamdulillah dapat masuk sebenarnya untuk solat. Cuma nanti petugas agak berat ketika untuk susunan keluar nanti. Barisan mana? Barisan hadapan dulu akan seperti yang berbincangkan, barisan hadapan dulu akan keluar nanti, insya-Allah. Susunan penjarakan sosial 1 meter. Nampak cantik sebenarnya, cantik susunan dia. Kalau kita pusing sana, dia nampak susunan dia tu. Jarak di antara jemaah tidak bersentuhan sesama sendiri. Ini beratu ah. Masuk orang.
start dulu luar, bagi dia senang. Tak jadi jam kat sini. Berapa orang tu boleh masuk? 15. 10. Jangan 10. 10. Okey, kita terpaksa buat macam tu. Sekarang ni dah suntuk masa di hujung-hujung. Siapa tunggu atas? Tunggu atas. Okey, dah ada petugas tunggu di atas. Naik atas. Alhamdulillah dapat masuk juga. Bagi susun dulu, bagi susun atas dulu. 10 orang dulu kat atas. Bagi ikut lot. Tu ada yang tunggu. Tu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah dipilih untuk sama-sama mengerjakan solat Jumaat pada hari ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas Kita ke dalam. Ada imam satu sedang buat ucapan taklimat. Seterusnya kita mendengar sedikit taklimat ringkas daripada pengurusi Masjid Taman Temanjaya, Dr. Haji Abdullah bin Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang saya kasih dan berkati sekalian, alhamdulillah seperti mana yang disebut oleh Imam tadi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada minggu ini kita dapat memenuhi hampir 450 orang sampai ke foyer sana, yang mana pada minggu-minggu sebelum ini kita hanya menempatkan maksimal 140 orang sahaja. Dan kita mengharapkan insya-Allah daripada masa ke semasa bilangan ini akan terus bertambah, dan apa yang saya dan kami dalam kuasa dan imam mengharapkan sekurang-kurangnya mereka yang telah memberikan nama sebelum ini tak ada lagi yang tertinggal ataupun tertangguh kehadiran solat Jumaat. Manakala sama juga kawan-kawan Tuan Rahman, yang tak dapat hadir disebabkan umur lebih 70 tahun. Juga hari ini dah dapat hadir, dan semua ni ialah rakan-rakan utama masjid yang sangat kita ingati, tetapi peraturan dan SOP yang tidak membenarkan kehadiran. Jadi kita bersyukur kerana peraturan itu telah dilonggarkan dan semua jemaah yang sihat dapat bersama-sama berhimpun pada pagi ini, tengah hari ini. Tuan-tuan sekalian, saya ingin maklumkan satu dua perkara supaya kita dapat faham dan memberikan pemahaman ini pada kawan-kawan. Sebagai contoh, kita datang hari ini pun agak sukar, ada cek ya,
ada imbasan suhu, ada pendaftaran nama sama ada secara online ya menggunakan aplikasi My Jemaah ataupun secara manual. Mengapa kita buat ini? Sedangkan buat ini kerjanya banyak. Kerja jalan kuasa dan mereka yang sukarela ni banyak sangat. Subuh, Jumaat, setiap hari subuh kita buat perkara demikian. Dan ianya memberi kesan juga tuan-tuan terpaksa berbaris dan mengambil masa sedikit untuk sempat masuk ke masjid. Saya ingin maklumkan bahawa apa yang kami lakukan di pihak jalan kuasa dan pegawai ini ialah arahan daripada pihak berkuasa. Kerana setiap institusi telah diluluskan oleh MPN, Majlis Keselamatan Negara, mesti mengikut peraturan dan SOP masing-masing. Tuan-tuan nak ke pasar raya, ada SOP dia. Tuan-tuan nak gunting rambut, ada SOP dia. Dan nak ke sekolah, hari ini saya dapat gambaran guru-guru cukup suka mengawal anak-anak dan sebagainya. Tetapi terpaksa buat kerana ada SOP dia. Dan masjid juga, kalau sebenarnya nak buka dia pun ada SOP dia. Antara yang saya sebut ialah setiap kali kehadiran ke masjid, kedudukan kita macam ni. Ya, satu meter. Yang kedua, solat sunat-sunat
Bang. Tanya sikit bang. Sembahyang Jumaat dah 15 minggu pun tak sembahyang Jumaat ni. Alhamdulillah. Mana pandai lagi sembahyang Jumaat? Boleh lagi? Oh, Okey. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Itulah taklimat sebenarnya sedang disampaikan oleh Tuan Pengerusi Masjid. Bentar lagi azan akan berkumandang. Para jemaah masih lagi dipilih untuk masuk sebenarnya. Boleh lagi kita buka ruangan. Oh, ada lagi ramai kat luar ha. Ramai lagi. Ada lagi buka ruangan lagi? Buka lagi. Ada juga buka bawah kemah ni kan. Sejadah bawa. Boleh buat situ. Lebih. 491. Tapi dia dah lebih. Kita cuba buka. Atau macam mana tuan? Buka lagi ke? Tak muat dah. Okeylah, saya berhenti seketika untuk live. Sebentar lagi azan akan berkumandang. Seterusnya para jemaah akan menunaikan solat Jumaat. Ya, ada yang di antara mereka sebelum ini memang tidak langsung dapat peluang untuk solat Jumaat. Jadi hari ini sangat bersyukur dapat menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Temelujaya, masjid kita.